Hai Syarul, mana you punya scarf Palestin? I tak berani nak pakai. Sebab apa you sokong Israel Nak buat nampak macam Ngaku je lah you sokong Israel. itulah, kadang-kadang kita ni kan macam orang kata berangan liberal ataupun mungkin tak faham pasal apa yang berlaku sekarang ni antara Israel dengan Palestin kan. So pada diorang ni kan killing of people ni macam satu benda yang dia nampak teroris, sedangkan dia tak nampak apa yang berlaku sekarang Saya ni. tak rasa bukan pasal dia tak nampak. Dia, I think, because they're not stupid, they know what they're doing, they're aware of it, they just don't care lah. Kan? What do you think? Apa pendapat doktor? Itulah krisis di Palestin hari ini, dia bukan krisis agama, tapi dia adalah krisis kemanusiaan. Ramai orang ingat ini adalah krisis agama antara Yahudi dengan Islam. Sebenarnya dia adalah krisis kemanusiaan yang melibatkan Yahudi Ortodoks sendiri pun tak setuju dengan apa yang berlaku di Israel. Betul, the Jews who actually follow the Torah, they are against it. And even dalam Israel sendiri pun ada juga orang yang against this. Yeah. Tapi kebanyakannya is pro-Zionism lah. Kita kena tahu juga Yahudi hari ini adalah bukan Yahudi betul. Yahudi Zionis ni, mereka ni dah ambil agama Yahudi saja. Dia bukannya Yahudi betul yang daripada betul-betul zaman Bani Israel tu tak. Yang betul-betul yang betul-betul Yahudi yang betul adalah Yahudi Ortodok tu sendiri. Mereka ni adalah Bani Khazar yang berada di antara dua negara ketika Dia itu. cakap agama lah pula. Bani Khazar tu apa? Dia macam Bani Israel, Bani Quraisy macam tu, is it? Dia macam tu. Dia Bani Khazar ni dia duduk di antara sebuah negara dulu Turki dan satu lagi negara Mesopotamia. So dia di tengah-tengah. Dia kalau pergi ke arah Turki, kita tu tak pasti negara apa maksud, tapi Islam lah So dia takut Kristian Mesopotamia ketika Kristian akan menyerang mereka. Kalau mereka pergi ke Kristian, Islam akan serang dia. So dia ambil di tengah, dia ambil agama Yahudi. So sekarang ni Yahudi hari ni yang Zionis ni adalah yang lebih Yahudi dari Yahudi. Tapi Zionis ni asal dia Jews yang from Europe lah. Macam ya apa ni yang Rothschild family ni semua dia are the one who came up with this plan Zionism ni to have a state of Israel. Dulu bukan diorang tiga bangsa ni atau tiga agama, dipanggil apa Jew ni and then Islam dengan Christian. Tiga ni kan diorang duduk sama dulu. Harmony lah sebenarnya. Dia dalam Islam pun kita pun itu meraihkan semua agama yang kan. asal lah because kan ni sebelum mereka menguasai dia beri tanah. Tak, sebab apa dekat Israel ni dia memang there are two separate Jews. Satu Jews yang memang asal duduk situ dan dari zaman dulu pun they were living harmoniously together with the Arabs, and then they were the Jews that were brought to Palestine from Europe yang they wanted to get rid of after World War II tu kan. So those were the ones who they brought from Europe tu, itu yang cause the displacement in Palestine. Yang pelik dulu semua macam Poland, Ukraine kan dia orang tolong Jerman ni, Ukrainian dengan Polish yalah dia tolong Jerman untuk bunuh semua Yahudi ni kan dulu kan. Bila dia dah selamat, dia minta tinggal di Palestin. Bila dia orang meraihkan dia orang untuk tinggal bersama, tapi datanglah daripada Europe ni, dia yang indoctrinate diorang ni, yang mengamalkan budaya tyrant lah kan, bunuh-membunuh. Tapi tak boleh bayangkan lah 70 tahun 70 berapa tahun? 70 lebih tahun lah. From 1948. And the thing is like macam benda tu semua memang bullshit lah. Sebab apa? The foundation of the state of Israel ni, it was formed because of the Balfour Declaration. So bagi I, Balfour Declaration ni kira benda tu sebenarnya tak sah. Sebab ianya dibuat between Lord Balfour dengan Rothschild. So diorang actually tak consult langsung pun the local people in Palestine masa tu. So macam mana pula you are making an agreement but without all the parties that should be involved yang a part of the agreement lah, diorang tak consult orang lokal masa tu. So the consequences tu, you know, like dia tidak apa, how it would affect the local people tu, dia tak dapat persetujuan daripada orang Palestin sendirilah. So benda tu sebenarnya tak fair dan tak legal.
Ya. Tapi macam kalau itu dah kita macam balik-balik pada sejarah kan. Tapi yang sekarang ni maksudnya banyak lagi macam kawan-kawan kita yang masih lagi dia ingat I don't support Palestine because kononnya Palestin ni teroris. Dia cakap yang di Gaza ni yang berperang dengan Israel ni kononnya dia orang teroris lah kan. So cara dia kata konon siapa suruh pergi serang, dah tahu negara tak kuat. But that is like, if you're looking at what just happened in this last 1 week, but you have to look at the whole context. Hamas ni is a repercussion of 70 years of occupation. Without the occupation, Hamas would not have existed. Dia takkan wujud. Dia satu parti politik tak salah kan. Yes, it's a political party. Politik. Yeah. Cuma macam bila siapa boleh terima duduk negara sendiri dikecil kan pada lapangan terbang sendiri, semuanya dikawal, ditutup oleh sempadan pun ditutup. It's basically dan tak boleh jadi semua nelayan, semua tak boleh. benda yang keluar masuk dikawal oleh orang Israel, and basically more than 2 million people living on this tiny space lah. Macam Itulah. Gaza Strip tu. Macam pada saya kan, budak-budak sini lah especially yang beragama sama kita Islam ataupun yang bukan beragama Islam, dia tak faham seluruh konsep tu. Dia ingatkan you negara kecil, kenapa you nak pergi perang dengan orang kononnya. Dia tak faham the whole situation kan. Apa orang kata, benda yang macam mana benda tu boleh trigger point, macam mana, dan bukan orang Gaza yang pergi serang. Dah kalau you been oppressed for 70 plus years, 7 decades, you're being oppressed. Hidup dalam keadaan yang sungguh susah, daif, terseksa. Takkan you tak memberontak? Like, what are you supposed to just accept Betul. kan? Takkan you nak kena terima je lepas tu. Sebab apa? Sebab kita kecil ataupun like why, I don't know, like it's not like biasalah orang putih, I mean like the West kan, Zionist ni, they just want to label it as terrorism. Tapi actually to me it's not terrorism. It's, I mean, okay lah, anyway, of course it's always wrong to kill civilians tu, memang without a doubt lah, from whichever side pun. Tapi it's still resistance to the occupation. But I don't think diorang Hamas ni bunuh civilian. I tak rasa dia bunuh civilian. Dia cuma Tak ada rekod tangkap pun rasanya. dia capture. Tidak ada rekod pun yang Hamas tu. Ya ke? Dia cuma ambil diorang as a macam so called tahanan perang lah kan. Dia tahan dan dia Masa tak ada rekod pun. Sebab rekod tak pernah tak ada, dia memang video. tak, ya, exactly, memang kita tak pernah tengok lah. Tidak ada video. Ya. Video pun yang mengatakan yang ada civilian daripada Israel mati. Ya. Tidak Betul. ada. Tapi Kalau betul ada, dia mesti dah masuk dah kita punya wall. ya. malah dijaga lagi kan. Bila tahanan-tahanan tu yang mana injured, dia bagi render first aid kan. Betul. Tapi okeylah, kalau katakan sama ada betul ke tak betul tu kita tak tahu what is really the true story, wallahu alam. But still, regardless of betul tak betul, no matter what, the point is that benda tu still happen because of the occupation. Sebab diorang ditindas dan dijajah. So without that thing would not have happened in the first place. And lagi satu, macam diorang cakap like macam all the America, England, France, they sokong Israel punya they say Israel have a right to defend themselves, to defend itself lah. What do you think of that? You setuju tak Israel has a right to defend itself? Bagi I tak setuju. Sebab you are the occupier. You macam orang masuk rumah you, adakah you yang mempunyai hak untuk defend yourself ataupun orang yang masuk rumah you yang tanpa kebenaran you? Ketika sekitar awal kemasukan Israel, pok-pok Yahudi ni ke Palestin, ada satu mufti ni, dia dah keluarkan satu fatwa. Hukumnya haram jual tanah kepada Yahudi. Ketika itu mufti itu dikecam. Kerana keluarkan fatwa begitu. Kan, dikecam, saya dengar ditangkap kerana fatwa itu, dan akhirnya oleh kerana kecaman masyarakat Palestin ketika itu kepada mufti itu, kesan hari ini. Tapi kenapa dia mufti tu keluarkan fatwa macam tu? Bagi I tak setuju lah kalau just tak boleh. Sebab inilah kesan dia hari ini. But the mufti didn't know benda tu akan jadi macam tu. Dia tak tahu kan. So dia based on what? Apa yang dia ialah mufti kan. Jadi kepada saya mufti dia mufti ni kita tahu orang yang dia dipanggil
ada level dia. Dia ada third eye dia boleh nampak ada what level will happen in the dia, ada future. level dia. Dia duduk beramai-ramai di sidang. Dia fatwakan haram jual tanah kepada Yahudi ketika itu. Sebab dia tahu kesan dia apa jadi pada hari ini. Ketika itu Palestin jual, mustahil lah tak ada orang Palestin jual tanah. Yalah. Dalam kesempitan hidup mereka tu, dan mereka mesti akan berlaku jual. Jadi kat Malaysia, bila berlaku sempit, kehidupan sempit, untuk dapatkan duit dia jual. Ya. Dan sehingga kan bila mereka ada tanah besar, dan mereka menggunakan dah ada kekuasaan, tu yang berlaku pada hari Yang saya tengok macam Rishi Sunak dulu masa dia sebelum dia jadi Prime Minister of United Kingdom, Ya. bukan main dia sokong banyak orang Islam. Yes, Ya, betul. betul. Kan? Sampai orang actually Orang Islam tu betul. Wah, memang no, sokong honestly, dia. sampai I at the beginning, I actually thought he himself is a Muslim. Macam Rishi Sunak masa dia mula-mula campaign tu kan. I ingat dia orang Islam. Dia kan dia Muslim daripada Pakistan gitu kan. Gitu. Rupa dia pun. dia Rupanya anak orang kaya. Dia memang Dia seorang Pakistan or Indian? tak Indian. sure, tapi dia Hindu. Ya. Dia Hindu tapi British born Indian lah. British Indian. Cuma macam Second generation, third generation. bila kita nak seimbang terlalu jauh, yang kita nak sekarang rakyat Malaysia ni, especially rakyat Malaysia lah kan, dia kena faham lah apa sebabnya diorang ni antara dia dengan dia bergaduh, sedangkan Israel tak ada, dia bukan satu negara pun, negara haram yang tiba-tiba bangsa-bangsa bersatu semua declare them as a kononnya satu country, and then Actually no, tak silap masa some years back dia orang ada buat macam voting lah. Majority, I think tak silap 138 of United Nation countries voted for Palestinian state, not Israel state. So tapi sampai sekarang Palestin dia just nak negara dia itu je. Kenapa diorang tak nak approve kan benda tu lagi sampai sekarang, especially dia nak apa, Baitul Muqaddis itu saja. Tapi diorang berebut kononnya adalah ada pemahaman diorang ni Alah, United Nations tak guna. Siapa vote pun macam yang baru ni pun UN resolution ni, yalah, because they didn't have enough votes, because 5 or 6 countries didn't actually vote. Semua takut ke Amerika and Sebab tu peranan penting OIC. Kita ada OIC. Tapi sejak 5-10 tahun ni OIC tidur. Ya. Especially selepas ketiadaan Tun Mahathir, selepas tu Pak Lah dan seterusnya, OIC nampak senyap. Hari ni pun tak ada dengar lagi suara-suara OIC mengecam ke. Hanya Liga Arab saja. Itu pun kecaman saja yang dikeluarkan. Tapi tak ada sebarang tindakan. Ya, padahal sebenarnya boleh je. Macam Russia pun actually kan. Kalau nak dikirakan Russia tu sebenarnya tak payah nak hantar resolution. Terus hantar je lah. Sekarang dia kuat pun, dia besar. dia lah bila nak berperang ni Tapi nanti kalau dia hantar memang guarantee World War 3 lah. That's for sure lah kan. Yang ni akan main nuklear, ni main nuklear. Yang ni lama-lama rakyat macam kita ni lah yang terjejas kan. Tapi macam mana? But then what? Are we supposed to just like, are we supposed to just like watch and that for Gaza Palestinians to get wiped out or what? Dia macam Sebab tu saya cakap tadi, as long as it's not up in our own backyard. Dulu Malaysia, macam Amerika lah macam tu. Sebab tu saya cakap tadi, dulu Malaysia dia ada peranan dalam OIC. Tapi sekarang Malaysia tenggelam dengan dalam peranan OIC. Dulu kita leading. Betul. Kan? Orang nak dengar apa yang Malaysia cakap. Kita pun rakyat Malaysia, kita nak satu leader yang berani, yang bercakap benar, bukan hanya di media sosial ataupun depan wartawan Malaysia. Kita nak you berani kecam. Macam Tun Mahathir, saya suka dia punya cara. Betul. Exactly. Bukan kita nak bukan kita je pick and cakap. choose, No, that one not just us say. Even the international leaders pun masa tu kan, dia orang sendiri akui masa tu memang Malaysia lah yang paling kuat menyokong Palestin. Namun hari ni kalau kita lihat, rakyat lebih sedar, lebih kuat sentimen Palestin berbanding pimpinan yang ada hari ni. Betul. Dia berarak, pergi bagi duit, kan, derma tapi duit. semua rakyat sendiri yang organise lah. Macam different pertubuhan lah, NGO. Tapi tak ada. Itulah saya pun pelik kenapa setakat ni belum, padahal benda tu dah berapa lama dah since the yang tak adalah sampai sebulan, macam seminggu lebih. But still until now tak ada kecaman atau bantahan yang keras dan jelas yang rasmi daripada kerajaan kita sendiri. Apa pasal? Yalah, mungkin dia nak jaga pemimpin-pemimpin ni kepentingan mungkin, ataupun nak jaga kononnya ekonomi. Dia takut sekiranya bercakap lantang, dan mungkin akan ada sekatan sini sekatan sana. Tapi
sebagai seorang Islam lah pada saya, kita kena berani bersuara. Tak semesti I nak berperang dengan you, tapi I kena bercakap, come on, put it a stop. You dah apa? Sebelum tu dikeluarkan Twitter dia, konon dia nak bom hospital, betul? Tapi bila dia dah bom, dia tak mengaku. Dia boleh kata mungkin Hamas punya roket ke apa benda tersalah. Dia orang sendiri hantar kena pada hospital. Nak hantar roket. Kalau tak dia. Tapi kita hala terus sana, tiba-tiba masjid hospital belah ni takkan lah kita hala ke sini kan. So, yalah, bagi kita orang Islam, kita percaya yang meninggal tu syahid. Tapi kita nak fikir juga, diorang pun patut ada peluang untuk hidup, untuk rasa nikmat dunia. Lah benda tu semua tu memang obvious lah, that's self clear. And tak payah nak kata, tak payah, don't like, if we just don't even talk about Islam ke tak Islam kan, negara yang bukan Islam lain pun ada yang dah kecam. Macam Colombia, bukan Colombia just apa, to the point, to the extent Presiden that dia berani. dia halau duta dia. duta Amerika. Negara Colombia, dan Spain pun dah kecam. Colombia lagi better lah. Spain pun dah kecam. These are not Halau Muslim duta countries. Israel. Dihalau duta Israel. Ya, dihalau duta Spain, Israel. Satu je menteri perempuan dia berani. Tapi dia punya menteri-menteri lain kononnya kata sebelum ni dia memang sokong Israel. Cuma pada saya lah, Ireland, very lantang kan. maknanya pemimpin-pemimpin sedemikian, dia ada satu sikap, orang kata peri kemanusiaan. Dia tak bias, dia tengok apa yang berlaku sekarang ni. Bukannya pasal because I suka bangsa tu, atau I suka agama tu, atau I tak suka agama Islam. Apa yang berlaku, Apa yang agama berlaku Islam, tindas, yes, Islam salah. lantak. Dia kata, I tak nak tahu, padan muka. Because ada yang cakap padan muka. Kalau you baca statement ataupun keluar dekat Facebook, dekat social media, yang banyak yang mengecam. Even kalau tanya kawan-kawan kita yang mana Islam yang lain, adalah setengah tu tak cakap tipu lah. Bila kita tanya, dia boleh tanya kita, apa daripada Palestin? Pada I sokong Israel. Siapa ni? Siapa kawannya tu? Mat sini. Kita tak kata kawan lah, macam ni kita panggil dia kenalan lah, senang cerita kan. So kalau pada kita meraihkan semua, tapi bila you pick and choose and then you asyik memikirkan Islam je, jahat, Islamofobia dia panggil Kawannya kan. tu dia tak tahu pasal Zionism kot. Tak, Maybe itulah dia kata, think, kita sekarang kita kena banyak bagi rakyat faham apa yang berlaku. Bukan kata tengok negara ni, negara tu, kita nak peace, we just want to have peace. Tapi dia tak faham apa yang berlaku sekarang ni. betul lah, of course lah, everyone It's not wants peace. Everyone wants peace, no one wants war. But macam Martin Luther King said, there's no such thing as peace without justice. Benda tu kena yang betul, yang adil, yang fair lah. And they're not like macam equal sides, you know, because one is the oppressor, the occupier, and the other one is the oppressed. So bukannya they're not on the equal level. Nak kata, you know what, Macam Nelson Mandela bukan sanggup lah, dia memang dipenjara selama 20 lebih tahun untuk keep on keluarkan daripada apartheid ni, betul tak? Dia tak nak kan. Dan dia bila dia meninggal sampai sekarang namanya disanjung lah. Pasal dia seorang yang berani. Dia betul-betul menunjukkan yang dia berani. Sama juga macam Tun Mahathir, berani. Pada saya pemimpin macam ni. Kita tak ada orang-orang seperti Tun Mahathir tu sendiri. Kalau katalah kerajaan hari ini betul, kita ada takutlah kononlah takut diserang sana sini. Tun Mahathir ketika itu pun yang penuh lantang pun tak ada seram Indonesia pun. So that means what? Yelah, because dari dulu pun memang kita... Dia serang apa sebenarnya? Dia takut diserang apa? Diserang duit? Tak, kalau sekarang ni takut sangat. Maksudnya mungkin ada kepentingan lebih daripada masa time tu lah. Sebab memang kita all this while pun semua negara pun memang bergantung economically to America. That is from before lagi, most countries pun. Tapi Malaysia dia tak 100% America. Kita ada China. China also kan. So tapi kalau macam... Kita balance antara China... Betul. Amerika, Japan, kita balance antara timur dan barat. Betul. Ada satu kawan saya, Mak Saleh, dia PM saya dalam Instagram lah, kawan lama. Dulu dia datang Malaysia ni, dia macam she's like a nomad tau. Dia suka tinggal negara ni berapa bulan. Dia bukanlah seorang nomad yang macam hippie-hippie yang macam tak kena dengan gaya. Dia kerja, kumpul duit, dia berjalan. Dia kumpul duit, dia berjalan. Dan dia ada anak seorang, ada suami. Dia hantar message, dia hantar, dia kata boleh tak terangkan dia apa sebenarnya
Israel dan apa sebenarnya Palestin. Dia kata dia faham, memang dia faham dua Krisis tu. ni, tapi dia nak tanya kenapa sebagai manusia sanggup menekan manusia lain, membunuh perempuan, budak, orang yang tak bersalah, kan, normal civilian. Dia kata it's very sad. Apa dia kata tahu? Dia sebagai orang yang tak berapa faham, dia kata ini kehendak orang atasan bila dia mengerahkan tenaga army tentera untuk menyerang, dia fikir dia je. Nama, duit, dia perang, dia buat duit dekat situ, jual senjata. Dan I rasa Joe Biden ni adalah seorang yang amat jahat lah. And pada saya berani cakap, bagi seorang yang dah tua macam tu dengan berperangai yang berkesetan, dia kerap, dia boleh minta nak kumpul 1 bilion kononnya nak bagi aid fund kepada Ukraine kononnya lah dengan Israel. Apa kena-mengena you nak pergi, sedangkan di Amerika sendiri banyak homeless yang tak ada duit. Dia asyik minta taxpayers money. Dia cakap the higher you earn, or maybe those millionaire, billionaire, they have to pay a higher tax, 25% if I'm not mistaken. Sedangkan negara dia sendiri sekarang tengah nak hampir-hampir nak recession, kan? Tapi masa lagi dia nak bagi, itu sebabnya contribute fund pada sana. sebab dia kepentingan dia lah. Memang dan rakyat dia sendiri, dia known daripada dulu lagi suka interfere. Rakyat dia juga yang mana liberal ni sangat sokong. Pasal tu kita di Malaysia ni, saya boleh nampak lah 20 ke 30% rakyat Malaysia ni dah mula kepada liberal. Dia fikir nak enjoy. Yelah, baru ni kan dengan nak turunkan orang kata cukai kononnya, cukai entertainment lagi bila kerajaan membuat macam tu, lagi dia menggalakkan orang untuk entertain je. Apa jadinya Spain dulu? Macam mana Spain boleh jatuh zaman dulu, ingat tak? Dia jatuh bila orang bagi apa? Perempuan, judi, arak, lagu. Bukan kita nak suruh tutup lagu ke apa. Entertainment, yes, kita pun enjoy. Kita pernah muda, tapi kita kena orang kata berpada-pada lah enjoy ni. So bila dia enjoy too much, samalah berlaku. Apa jadi dengan Sri Lanka? Sri Lanka tak silap I dulu mesti dia ada pinjam IMF, betul tak? Dia pakai IMF, betul? Tapi bukan dia orang banyak pinjam dengan China ke? Yang banyak bagi pinjam-pinjam duit lately ni China lah semua. Tapi macam mana dulu China control dia punya country. Mula-mula dia bawa masuk banyak pekerja asing, konon nak bina ini itu ini, konon nak panggil investor to comes into your country and invest. Kononnya bila mereka banyak masuk, pusat pelacuran, judi. Di Sri Lanka ni banyak pusat-pusat judi sebenarnya. Casino by casino. So bila dia buat macam tu, entertainment tak? Betul tak? Orang mula judi, habis duit, perempuan. Apa jadi dengan Sri Lanka sekarang ni? Bankrupt. Betul tak? Bergaduh-gaduh. Kesian tak? Dan banyak kan rakyat diorang ni dah ditolak tepi dah. Because kepentingan lah. Mana-mana pemimpin yang berkepentingan ni yang tak fikir. Kalau kita Islam lah, kita nampaknya dia menggunakan konsep Yahudi sebenarnya. Kan? China ni menggunakan konsep Yahudi. Sebenarnya sama. Diorang ni adalah sesuatu entiti yang diorang tak ada agama. Kan? Ataupun dia tak fikir pada dia tak percaya pada Nabi, dia tak percaya pada Rasul dengan juga Tuhan. So dia berfikiran sangat macam orang kata atheist lah, So dia akan keep on pada dia, there's no God. Apa kita hidup ni, kita jalankan hidup. Dia nak indoctrinate orang ni semua supaya tak ada pegangan agama lah. Tak ada satu jalan yang lurus. There is not life after life. Yes. Dia tak percaya tu. Dia percaya apa? Duit saja, duit. Tapi nak tanya dok, duit banyak kan? Tak adalah banyak. Boleh katalah sebagai seorang engineer, doktor, mestilah at least gaji atas pada 10,000. Betul? Macam Cik Nini pun orang yang pandai berniaga, pandai simpan duit. Bagi kita, duit banyak pun tenang tak hidup kalau tak happy? Yang penting happy. Tenang tak hidup kalau tak happy apa? Tak, banyak duit. Tenang ke kalau you tak ada satu jalan hidup you yang ada direction? Maksudnya? Yalah, dia not about happiness happy ni macam different people understand a different way. Ada orang cakap happy ni macam enjoy. It's not about that. It's about purpose lah. Dia kena untuk to be peaceful, to be happy, truly happy, you have to have purpose. Tapi bosan tak asyik fikir duit je? Let's say you bekerja, let's say anak 6 orang lah, for instance anak 6 orang,
gaji 10,000. Cukup tak? Tak cukup. Kita kena cari duit tak? Hari-hari kita kerja. Pagi, petang, malam, balik rumah, hantar anak sekolah, apa semua. Tertekan ni, bila hantar anak sekolah, bila nak spend time dengan diorang. So, maknanya kita ni asyik terfikir dengan cari duit je. Ketenangan tak ada. Tapi kalau kita ada balance, kita cari duit, kita ada masa untuk beribadah, jaga anak, hantar anak sekolah, you rasa balance tak? Ada masa pun, cari masa untuk bersukan. Itu kita nak. Maksudnya, bukannya asyik-asyik fikir enjoy je. Satu hari kita akan tua, betul tak? Ataupun satu hari kaki patah ke, accident ke, dah tak cantik, dah tak handsome, cacat, maaf lah, tapi maksudnya let's say tak nampak ke mata, apa ada pada enjoy tu, kan? Enjoy ni berpada-pada lah pada saya. Macam mana kita dari tadi cakap pasal Israel Palestin boleh? Pasal I sebenarnya I nak tekankan pada apa tahu? Terlampau banyak isu liberal. Terlampau banyak entertainment. Terlampau banyak fikir apa? Judi, maksiat. Tadi sebenarnya Jumaat dia cakap pasal apa? Dia cakap pasal rasuah. Betul tak? Rasuah Setiap ni minggu. kan? Setiap minggu Kenapa? khutbah cerita bahas rasuah lah. Ya. Nampak sangat Malaysia ni teruk. Bila kita dah terlampau banyak rasuah, maknanya siapa lagi kita nak percaya ni, kan? Rasuah ni haram, berdosa besar. Betul? Tapi itu yang senang ambil. Bila dah maknanya Sekali siapa rasa memang dekat rasa lagi. siapa kita nak zaman, kalau sekarang ni lah, let's say 80% lah, for instance ni anggaran main-main lah, bukan kata main lah, orang kata just at random lah let's say 80% orang ambil rasuah. Dia hidup lama ke? Mungkin dia hidup sampai umur 80, lepas tu dia meninggal. Anak dia mungkin zaman akan datang, anak dia punya culture dah penuh dengan rasuah. Macam mana nak hidup dengan senang kalau dia tak dapat pangkat sama macam bapak dia, ataupun dia tak dapat kehidupan yang sama macam bapak dia. Satu hari orang tak kenal lah, kau nak siapa? Oh, anak so and so. Tak kenal lah, kan? Mana dia? Oh, dah bapak saya dah meninggal lah, dulu dia ni lah, itulah. Tapi orang dah makin baru, orang tak kenal lah. So you rasa anak you akan hidup senang? Tak mungkin, kan? So dia tak fikir jangka masa panjang. Dia fikir, oh, apa aku dapat. So Lepas tu kalau pendekatan apa yang berlaku tadi tu, sekiranya kita tak belajar daripada apa yang berlaku kat Palestin tu, Malaysia ni takkan jauh lagi. Sama macam Palestin. I rasa mesti ada isu-isu rasuah. Mesti ada dia punya tikam belakang. Asal-asalnya. Mesti ada orang dia juga yang sengaja tukar. Betul cakap tadi tu. Bagi tanah. Sebab tu cakap tadi tu. Kenapa dulu mufti Palestin ada keluarkan fatwa? Mesti ada. Because mesti ada something isu rasuah. Orang Tapi atasan cuma lama dulu. apa yang kita nak bawa hari ni adalah kita nak Malaysia ada stand. Clear standing. Apa yang kita kita ni nak. pun boleh ada nampak Apa yang kita boleh ke contribute. arah nak jadi